Soalan 7. Diberi peristiwa A dan B ialah dua peristiwa yang saling eksklusif dan kebarangkalian peristiwa A ialah 1/3. Soalan A nyatakan nilai maksimum peristiwa B. Peristiwa A dan peristiwa B berdasarkan maklumat adalah saling eksklusif, ialah ataupun bermaksud kedua-dua peristiwa ini tidak bersilang atau tidak bersentuh atau tidak berkaitan. Diberi kebarangkalian peristiwa A ialah 1/3. Jadi pelengkap ataupun bukan peristiwa A iaitu pelengkap A. Kita ambil nilai 1 tolak 1/3 dapat nilai 2/3. Okey, kita dapatkan dia punya nilai 2/3 ini merupakan pelengkap bagi peristiwa A. Kebarangkalian pelengkap peristiwa A. Jadi nilai maksimum kebarangkalian peristiwa B ialah atau sama dengan kebarangkalian pelengkap peristiwa A, iaitu sama dengan 2/3. Jawapan B. Jika kebarangkalian peristiwa A kesatuan peristiwa B ialah 7/9, kenal pasti kebarangkalian peristiwa B. Okey, diberi maklumat kebarangkalian A kesatuan B ialah 7/9. Jadi kebarangkalian A kesatuan B sama dengan peristiwa eksklusif, peristiwa A, kebarangkalian peristiwa A dan kebarangkalian peristiwa B. Dia menggunakan dan. Ingat, dan adalah mewakili simbol kesatuan. Jadi kita masukkan nilai maklumat yang diberi, iaitu kebarangkalian A kesatuan B ialah 7/9, sama dengan 1/3 mewakili kebarangkalian peristiwa A, dan tambah dengan kebarangkalian peristiwa B. Jadi untuk dapatkan kebarangkalian peristiwa B, kita pindahkan 1/3 ke sebelah kiri menjadi negatif 1/3. Kita selesaikan guna kalkulator, kita dapat nilai kebarangkalian peristiwa B ialah 4/9. Soalan 8. Kotak R mengandungi 5 biji guli merah dan 7 biji guli hijau, manakala kotak T mengandungi 4 biji guli merah dan 8 biji guli hijau. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada kotak R. Sekiranya guli itu berwarna merah, guli itu akan dimasukkan ke dalam kotak T. Sekiranya guli itu berwarna hijau, guli itu akan dikembalikan ke dalam kotak R. Seterusnya, sebiji guli akan dipilih secara rawak daripada kotak T. Warna guli yang dipilih akan dicatat. Soalan A. Hitung kebarangkalian satu kedua-dua biji guli yang dipilih berwarna merah. Kemudian, 2 kedua-dua biji guli yang dipilih berlainan warna. Berdasarkan maklumat, katakan M, huruf besar M ialah guli merah. Huruf besar H ialah guli hijau. Jadi kotak R mempunyai guli merah 5 daripada jumlah keseluruhan 12. Jadi guli merah 5 daripada 15. Kotak R mempunyai guli hijau 7 daripada jumlah 12. 7/12. Kotak T mempunyai guli merah 4 daripada jumlah keseluruhan 12 dalam kotak T, 4/12. Kotak T mempunyai guli hijau 8 daripada jumlah keseluruhan 8/12.
Jika M dipilih, dimasukkan ke dalam kotak T. Jika H ataupun guli hijau dipilih, dimasukkan semula ke kotak R. Okey, berdasarkan maklumat ni, kita akan sediakan gambar raja pokok. Okey, ini merupakan kotak R, di mana dalam kotak R, 5/12 merupakan guli merah, 7/12 merupakan guli hijau. Dalam kotak T, M bertambah menjadi 5/13. Guli merah bertambah 1. Jadi dia akan menjadi 5/13 dan guli hijau kekal, kekal 8/13. Jadi kita selesaikan, masukkan kotak T. Daripada kotak T kita dapati guli warna merah menjadi 5/13. Sebab guli merah jika diambil daripada kotak R tadi dan akan dimasukkan dalam kotak T. Sebab tu nilai dia menjadi 13. Guli hijau kekal 8 daripada jumlah 13. Manakala daripada kotak T, guli merah 4/12, kekal 4/12. Kemudian daripada guli hijau 8/12. Nilai itu bertambah 1, satu guli jadi dia jadi 8. 8/12. Jadi kesudahan di sini, MM, MH, HM dan HH. Soalan kebarangkalian kedua-dua guli berwarna merah. Jadi kita dapati berwarna merah ini ialah M dan M. M dan M. Jika atau guna perkataan atau, maka operasi tambah, cikgu ulang semula, guna perkataan atau, operasi tambah. Jika guna perkataan dan, guna operasi darab. Jadi kita masukkan nilai di situ. M yang pertama ialah 5/12. Kita ambil daripada sini 5/12 dan M yang kedua ialah 5/13. Jadi kita guna operasi darab dan kita selesaikan. Kita dapat kebarangkalian kedua-dua biji guli berwarna merah ialah 25/156. Soalan yang kedua. Kedua-dua biji guli dipilih berwarna berlainan warna. Berlainan warna di sini kita lihat ialah M dan H atau H dan M. H dan M. Jadi kita masukkan nilai M dan H ialah masing-masing 5/12 darab 8/13. 5/12 tu kita ambil daripada yang tadi 5/12 M dan H 8/13 kita ambil daripada nilai 8/13 tambah dengan 7/12 H. 7/12 tu daripada gambar raja pokok yang di sini 7/12 dan M. M di sini ialah 4/12. Daripada gambar raja pokok M tu ialah 4/12. Jadi darab masing-masing kita selesaikan guna kalkulator dapat 10/39 tambah 7/36.
Dan nilai akhir kebarangkalian kedua-dua biji guli yang dipilih berlainan warna ialah 211 per 468. Masih soalan 8. Soalan B. Kelas 4 amanah mempunyai 36 orang murid. Sekiranya setiap murid daripada kelas itu diberi peluang memilih 2 biji guli dengan keadaan seperti yang dinyatakan, murid yang berjaya memilih 2 biji guli berwarna hijau akan diberi hadiah bernilai RM5. Anggarkan kos hadiah yang diperlukan. Berdasarkan maklumat, setiap murid memilih 2 biji guli. Jumlah murid 36 orang. Jika berjaya memilih guli hijau dan hijau, HH akan diberi RM5. Jadi kebarangkalian H dan H. Berdasarkan pokok, gambar raja pokok, kita ambil nilai 7 per 12 darab 8 per 12. Jadi kita selesaikan, kita dapat nilai kebarangkalian 7 per 18. Anggarkan jumlah kos hadiah diberi. Berdasarkan gambar raja pokok, kebarangkalian mendapat HH ialah 7 per 18. Jadi jumlah murid berjaya memilih 2 biji guli hijau. Kita ambil 7 per 18 darabkan dengan 36 orang sama dengan 14 orang. Jadi kita dapati ada 14 orang murid yang berjaya mendapat 2 biji guli hijau. Jadi jumlah kos hadiah yang dianggarkan ialah 14 orang darab dengan RM5. Jadi dianggarkan RM70. Soalan 9. Jackie mempunyai 8 helai baju kemeja dan 3 daripadanya berwarna biru. 40% daripada baju kemeja dimiliki Halim berwarna biru. 1/5 daripada baju kemeja dimiliki Kumar berwarna biru. Jackie, Halim dan Kumar masing-masing memilih sehelai baju kemeja untuk menghadiri satu mesyuarat secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa 2 orang daripada mereka akan memakai kemeja berwarna biru. Daripada maklumat kita keluarkan, Jackie mempunyai 3 kemeja biru. Kita anggap Jackie itu ialah huruf J. Jadi 3 daripada 8. Baju berwarna biru. Jackie mempunyai 5 bukan kemeja biru. Jadi kita anggap J pelengkap. J pelengkap ni bermaksud baju bukan kemeja biru. 5/8. Halim mempunyai 40% kemeja biru. 40% adalah sama dengan 40/100. Kita permudahkan 2/5. Jadi kita dapati 2/5. Kita anggap Halim ialah huruf H. 2/5. Halim mempunyai 3 bukan kemeja biru. Bermaksud selain daripada 2/5 itu ialah 3/5. Jadi H pelengkap. H pelengkap ni ialah 3/5. Bukan kemeja biru. Kumar mempunyai kemeja biru. K, simbol K ialah 1/5. Jadi Kumar mempunyai 4 bukan kemeja biru. Selain pada 1 tadi, jadi ada baki 4. Jadi 4/5. Kita letak K pelengkap. K pelengkap sama dengan 4/5. Kebarangkalian 2 orang memakai kemeja biru. Jadi kita masukkan kebarangkalian 2 orang memakai kemeja biru ini ialah J dan H dan bukan K. J dan H dan bukan K, bukan Kumar, atau J dan K bukan
H. Atau K dan H bukan J. Ini adalah kebarangkalian dua orang akan memakai baju atau kemeja berwarna biru. Jadi kita masukkan nilai-nilai yang diberi. Kita masukkan J dan H 3/8 darab dengan 2/5. Dan bukan K. Jadi darab 4/5. Begitu juga J dan K dan bukan H. Masukkan nilai 3/8 darab 1/5 darab 3/5. Atau kita guna operasi tambah. K dan H dan bukan J. Jadi masukkan nilai 1/5 darab 2. 2/5 darab dengan 5/8. Kita selesaikan satu demi satu. Kita selesaikan. Yang pertama, kita dapat 3/25 tambah yang kedua 9/200 tambah 1/20. Kita guna kalkulator, kita selesaikan, kita dapat nilai 43/200. Soalan 10. Carta bar di bawah menunjukkan bilangan kelab badminton dan kelab bina badan bagi negeri Kedah, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Kita boleh lihat graf yang diberikan. Sebuah kelab badminton dan sebuah kelab bina badan dipilih secara rawak dari 4 negeri ini. Hitung kebarangkalian. Soalan A, kedua-dua kelab yang dipilih adalah dari negeri Kedah. Kemudian soalan B, sebuah kelab dipilih dari wilayah persekutuan dan negeri Sembilan masing-masing. Soalan 10. Jawapan A. Langkah pertama kita jumlahkan semua ahli kelab badminton ke-4 negeri. 14 tambah 11 tambah 3 tambah 5 ialah 33 orang. Kita jumlahkan juga ahli kelab bina badan ke-4 negeri. 6 tambah 2 tambah 2 tambah 2 ialah 12 orang. Berdasarkan soalan, kebarangkalian kelab badminton dan kelab bina badan dari negeri Kedah. Jadi kita ambil ahli ataupun bilangan ahli kelab badminton negeri Kedah 14. Per dengan jumlah ke-4 negeri 33. Kemudian darab 6 ahli kelab bina badan negeri Kedah per dengan jumlah ke-4 negeri 12. Kita selesaikan. Kebarangkalian di sini ialah 7/33. Soalan B. Kebarangkalian sebuah kelab dari negeri Sembilan dan sebuah kelab dari negeri wilayah persekutuan. Jadi mana-mana kelab, sama ada kelab badminton ataupun kelab bina badan. Daripada negeri Sembilan dan wilayah persekutuan. Jadi kita ambil kebarangkalian yang pertama, iaitu kebarangkalian kelab badminton negeri Sembilan. Dan kelab bina badan wilayah persekutuan. Atau kebarangkalian kelab badminton wilayah persekutuan. Dan kelab bina badan negeri Sembilan. Jadi dia ada 2 lah di sini, masing-masing. Jadi bilangan ahli kelab badminton wilayah persekutuan ialah kita jumlahkan kedua-dua wilayah persekutuan di situ, iaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Begitu juga dengan bilangan ahli kelab bina badan wilayah persekutuan. Kita tambahkan kedua-dua wilayah itu 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi kita masukkan nilai. Untuk kelab yang pertama,
Kelab Badminton Negeri Sembilan, okey, 11 daripada 33, dan atau darab, okey, Kelab Bina Badan Wilayah Persekutuan. Okey, ya. Jadi kita sudah jumlahkan tadi iaitu 4. 4/12. Atau di sini kita guna tambah. Okey. Kemudian Kelab Badminton Wilayah Persekutuan 8/33 darab. Okey, Kelab Bina Badan 2 orang dari Negeri Sembilan 2/12. Kita selesaikan satu demi satu. Okey, kita masing-masing dapat 1/9 tambah 4/99. Kita guna kalkulator dan kita dapat jawapan 5/33. Soalan 11. Keberangkalian Kaizen terbabit dalam kemalangan bagi setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.4. Kaizen perlu meninggalkan perlumbaan motosikal jika dia terlibat dalam kemalangan. Keberangkalian Kaizen menang pada setiap pusingan perlumbaan motosikal ialah 0.96 dengan syarat tidak terlibat dalam kemalangan. Kaizen perlu berlumba 3 pusingan dalam satu perlumbaan. Soalan A, hitung keberangkalian betul kepada 3 tempat perpuluhan bahawa yang pertama, Kaizen menjadi juara dalam perlumbaan tersebut. Berdasarkan maklumat, keberangkalian terlibat kemalangan huruf besar K. K ialah 0.4 setiap pusingan. Manakala keberangkalian tiada kemalangan. Tidak terlibat kemalangan ialah pelengkap K. Pelengkap K ialah 0.6. Dari mana dapat 0.6 ni? Kita ambil nilai nombor 1 tolak 0.4. Kita dapatlah nilai 0.6 setiap pusingan. Dan satu lagi, keberangkalian menang yang diberi, kita tandakan huruf besar M 0.96 setiap pusingan. Jadi ingat, perlu berlumba 3 pusingan dalam perlumbaan ni lah. Jadi soalan, keberangkalian juara ataupun menang 3 pusingan, 3 pusingan dan tiada kemalangan. Okey, jadi kita lihat di sini keberangkalian M dan pelengkap K. Dan keberangkalian M dan pelengkap K. Dan keberangkalian M dan pelengkap K. Jadi oleh kerana ada 3 pusingan, jadi kita letak 3 keberangkalian di sini untuk mewakili 3 pusingan. Okey, jadi kita masukkan semua ini dalam jawapan A1. Masukkan nilai M 0.96 darab pelengkap K 0.6. Okey, dan jadi kita guna darab keberangkalian M dan pelengkap K. Sama juga kita masukkan 0.96 darab 0.6 dan darab 0.96 darab 0.6. Kita selesaikan. Kita dapat nilai 0.191 setelah dibundarkanlah kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, jawapan soalan B soalan A2. Okey. Keberangkalian tidak dapat menghabiskan perlumbaan tersebut. Okey. Jadi apakah maklumat yang diberi? Okey, keberangkalian tidak habis perlumbaan atau tidak habis 3 pusingan. Ingat tidak habis perlumbaan tu mestilah tidak habis 3 pusingan. Dan di sini satu pusingan satu perlumbaan sama dengan 3 pusingan.
Okey, satu perlumbaan ada 3 pusingan, kemudian kita tolak dengan tiada kemalangan dalam 3 pusingan. Okey, jadi ini adalah agak panjang sikitlah. Okey, jadi pelajar atau murid perlu pahami ya yang ini. Okey, tiada kemalangan dalam 3 pusingan. Barulah dianggap sebagai tidak menghabiskan tidak menghabiskan perlumbaan. Jadi kita ambil nilai 1 tolak keberangkalian pelengkap K dan pelengkap K dan pelengkap K ya. Kita selesaikan. Masukkan nilai 1 tolak kurungan 0.6 darab 0.6 darab 0.6. Jadi kita dapat nilai 0.784 setelah dibenarkan 3 tempat perpuluhan. Jawapan B. Adakah wajar? Adakah wajar Kaizan menasihati adiknya menyertai perlumbaan motosikal? Nyatakan satu nilai murni yang boleh menyokonglah jawapan ini. Sepatutnya tidak patut, tidak wajar. Dan apakah nilai murni dia? Sayangi nyawa. Nyawa sangat bernilai.